Sebelum kita memulakan perbincangan, saya ingin menerangkan mengenai maksud pembinaan. Pembinaan merupakan binaan atau penyambungan infrastruktur dalam bidang seni bina dan kejuruteraan awam. Pembinaan ini memerlukan kepakaran dan teknologi untuk menghasilkan binaan yang berkualiti. Pembinaan juga perlulah mengikuti arus kemodenan yang serba canggih ini. Tetapi, elemen-elemen yang penting perlu dikekalkan bagi memastikan sesuatu bangunan yang dibina itu kekal teguh, selamat dan selesa. Sehubungan dengan itu, kami akan menerangkan beberapa elemen yang perlu ada di dalam sebuah bangunan, seperti siling, dinding, bumbung, tiang dan lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noor Akmal Hafiz bin Rafandi, nombor matrik AA210492. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan struktur reka bentuk lantai. Papak ataupun lantai merupakan satu permukaan yang terdapat di suatu binaan. Terdapat beberapa kaedah binaan, iaitu tuang di situ, prategasan ataupun pratuang. Pemilihan bahan-bahan yang betul dalam pembinaan lantai boleh mempengaruhi sesuatu pembinaan lantai. Lantai dapat menerima beban mati dan ataupun beban hidup yang terletak di atasnya, serta yang beban yang ditanggung. Beban yang diterima akan dipindahkan ke atas rasuk yang terletak di atas lantai. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan faktor pemilihan lantai. Antara faktor yang pertama dalam pemilihan lantai iaitu kestabilan. Kestabilan adalah amat penting dalam sesuatu reka bentuk ataupun sesuatu bangunan itu. Kedua adalah kekuatan. Jika lantai itu adalah tidak kuat, maka ia akan roboh. Okey, ketiga adalah keselesaan. Jika tidak selesa, maka penghuni atau penghuni rumah tu akan berasa tidak selesa dan tidak nyaman. Faktor yang keempat adalah ketahanan lansakan. Jika suatu lantai itu tak tahan lansak, maka ia akan musnah, akan rosak. Yang kelima adalah pencegahan dan kelembapan. Pencegahan kelembapan adalah bermaksud suatu lantai itu adalah kalis daripada air. Jika tidak kelembapan, maka lantai itu akan mudah ditembusi oleh air. Yang keenam adalah penyelenggaraan. Penyelenggaraan yang rendah ataupun yang jarang akan menjimatkan kos sesuatu penyelenggaraan. Selanjutnya saya akan menerangkan berkaitan dengan jenis-jenis lantai. Jenis lantai adalah terbahagi kepada dua, iaitu lantai bawah dan lantai atas. Lantai bawah bermaksud yang dibina atas tanah, terdapat lapisan asas, lapisan pasir, lapisan konkrit dan lapisan kemasan. Maksudnya lantai ini adalah dibina terus di atas tanah. Yang kedua adalah lantai atas. Lantai atas adalah lantai bangunan yang bertingkat. Terdapat papan lantai yang disokong rasuk, tembok dan tiang. Maksudnya dia tidak dibina di atas tanah, maka dia dibina di atas bangunan, iaitu seperti bangunan yang bertingkat. Okey, di samping itu saya akan menerangkan juga berkaitan dengan kaedah pembinaan lantai atas. Lantai yang saya pilih adalah lantai atas, jadi saya akan menerangkan berkaitan dengan lantai atas. Lantai atas yang pertama iaitu lantai padu. Lantai padu merupakan dibina di kawasan mempunyai saliran yang baik. Kedua adalah lantai asas, bagi mempunyai lapisan rata untuk meletakkan konkrit. Yang ketiga adalah lapisan kedap menggunakan papan bagi peletakan besi tertulang. Okey, yang keempat bagi kaedah pembinaan lantai atas adalah lapisan kalis lembap, iaitu lapisan kalis lembap adalah merupakan lapisan yang mengelakkan kemasukan air. Maksudnya air tidak boleh tembus akan sesuatu lantai itu. Yang kelima adalah lapisan papan konkrit, bagi proses peletakan konkrit pada lantai. Yang keenam adalah lapisan skit. Lapisan skit merupakan proses penurapan lapisan konkrit. Itu lapisan skit adalah merupakan proses yang ke air. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan alatan, mesin dan peralatan yang digunakan dalam binaan lantai. Antaranya yang pertama, pita pengukur, kereta sorong, penyodok, pencakar, pemaras keluli, alat-alat speed, tukur besi, mesin pembancur, plat, sudet tangan, pemaris kayu, kulil, tepi, mesin membancur, penyapu konkrit, bandi, sesiku L dan tali pembentang. Tali pembentang adalah tali yang kain tu adalah untuk menandakan sesuatu binaan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan antara perbandingan antara lantai bawah padu dan lantai kayu. Yang pertama, kelebihan yang terdapat pada lantai bawah padu adalah tidak calar dan tahan lama. Sebab lantai bahan padu ni adalah dibuat daripada konkrit simen, maka dia permukaan yang keras, maka susah untuk tercalar. Yang kedua, tahan air. Yang ketiga, penyelenggaraan yang kurang kerana
Jika kerosakan itu berlaku dengan kurang, maka kurang kos kita untuk penyelenggaraan lantai itu. Yang keempat adalah kecekapan haba yang tinggi. Maksudnya dia permukaan yang tebal, maka haba untuk menumbusinya adalah kurang. Lepas tu yang kelima adalah tahan lama. Sebab dia buat daripada konkrit. Lepas tu kekurangan yang terdapat pada lantai bawah padu adalah kekuatan tegangan yang rendah. Lepas tu kedua, ketumpatan yang berat. Sebab dia konkrit, simen, maka jisimnya adalah yang lebih berat. Yang ketiga, sukar untuk dikerjakan. Maksudnya dalam pembinaan tu dia ada sukar. Maksudnya lantai simen konkrit ni memakan masa untuk kering. Sebab dia boleh buat daripada simen, dia memakan hari. Okey, yang kedua adalah perbandingan antara lantai kayu. Yang pertama, kelebihannya adalah boleh dibaiki dan dibaik pulih. Sebab dia boleh diganti-ganti jika permukaan lantai kayu tu rosak. Yang kedua, lebih licin sebab dia boleh dikalihkan dan boleh kita pakai ketamastikan alat untuk kita menghaluskan permukaan kayu tu. Yang ketiga, tegangan menolak lenturan. Maksudnya dia mudah untuk dia lenturkan. Yang keempat, ketahanan tinggi apabila dia awet. Dia awet ni maksudnya bagi kayu ni, contohnya kita bernes dia, maka dia akan tahan lama. Yang kelima, mudah dikerjakan. Maksudnya kerja seperti memaku atau kita nak mencabut permukaan kayu tu adalah lebih mudah. Kekurangan bagi lantai kayu ni adalah yang pertama, kecenderungan berlaku pengecutan. Maksudnya kayu ni akan mengembang dan mengecut apabila sesuatu haba atau suhu sekeliling tu sejuk maupun panas. Yang kedua adalah mudah reput. Sebab dia kayu, makan mudah reput, dimakan oleh anak-anak. Yang ketiga adalah mudah terbakar. Sebab apa? Sebab dia dibina daripada kayu, bahan yang mudah terbakar berbanding dengan konkrit, iaitu kalis haba. Okey, sekian, terima kasih. Seterusnya saya Sebelum pembinaan dinding dilakukan, terdapat beberapa faktor dan ciri-ciri yang perlu dititik beratkan, iaitu dari segi kestabilan, kekuatan, keupayaan untuk melindungi daripada cuaca panas dan sejuk, serapan bunyi dan rintangan kebakaran. Kestabilan yang dimaksudkan ialah dapat memainkan fungsinya memberi kestabilan kepada bangunan yang dibina. Begitu juga kekuatan. Dinding yang dibina juga berfungsi untuk menampung beban yang dikenakan di atas dinding. Oleh itu, ketebalan dan ketinggian dinding perlulah bersesuaian dengan beban yang dikenakan semasa proses reka bentuk. Selain itu, keupayaan dinding untuk mencegah kepanasan dan kesejukan bagi mengelakkan air hujan daripada meresap masuk ke dalam bangunan. Seterusnya, faktor serapan bunyi juga perlu dititik beratkan untuk keselesaan penghuni rumah tersebut. Dan akhir sekali, rintangan kebakaran. Penggunaan dinding juga adalah untuk menjamin keselamatan jika berlaku kebakaran, bergantung kepada bahan yang digunakan untuk membolehkan dinding menahan api apabila terbakar. Baiklah, seterusnya, terdapat pelbagai jenis dinding yang dapat dibina. Antaranya, dinding bata. Batu bata telah banyak digunakan di dalam industri pembinaan. Selain bertindak sebagai struktur sesebuah bangunan atau binaan, ia juga berfungsi memberikan kesan estetik untuk menyelahkan lagi pandangan seni bina bangunan dengan kesan tekstur yang indah, menarik dan cantik. Batu bata diperbuat daripada tanah liat yang dibakar sehingga menjadi kemerah-merahan. Ia dibentuk dengan blok-blok kecil, iaitu dengan saiz-saiz tertentu agar ia mudah untuk dipegang dan lebih ringan untuk dibawa. Selain itu, terdapat juga dinding konkrit bertertulang. Konkrit bertertulang ialah satu pembentukan hasil gabungan dari sifat-sifat yang berbeza pada konkrit dan keluli. Gabungan ini dapat menghasilkan satu kekuatan untuk menahan daya mampatan dan tegangan. Dan akhir sekali adalah dinding blok konkrit ringan. Dinding blok konkrit ringan ini ataupun dikenali sebagai lightweight block wall, iaitu diperbuat daripada simen, pasir dan kemudiannya dicampurkan dengan ejen pembuih, frothing agent
Ini membuatkan blok konkrit ringan ini mengandungi gelembung-gelembung udara yang halus apabila ia mengeras. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai kaedah pembinaan dinding. Yang pertama, menyediakan bahan peralatan dan bancuhan mortar. Sebelum kerja pembinaan dinding dilakukan, bahan-bahan dan peralatan perlulah disediakan dan sediakan bancuhan mortar dengan nisbah 1:16 iaitu campuran kapur, pasir dan air. Yang kedua, menentukan tempat ikatan bata. Menentukan tempat menggunakan tali pembenang dan pelebab untuk mendapatkan aras ukuran dalam keadaan lurus dan tegak. Yang ketiga adalah meletakkan mortar dan bata. Simen mortar yang siap dibancuh akan dimasukkan ke dalam baldi untuk memudahkan pekerja dan kemudian mortar akan diletakkan sama dengan saiz batu yang digunakan. Letakkan bata penuh di atas mortar tadi dan ratakan dengan mengetuk bata tersebut dengan sudik simen. Yang keempat, mengemaskan lebihan mortar. Menggunakan sudik simen, gosokkan lebihan mortar yang merebet di luar sendi dan mengukir garis kecil antara batu mortar untuk melindungi dinding dari kesan pemendakan. Yang kelima adalah menguji kestabilan bata dengan menggunakan penimbang air. Dan seterusnya, meletakkan kasar esmet, iaitu meletakkan kasar esmet pada setiap lapisan untuk menambah kekuatan dinding tersebut. Dan akhir sekali adalah proses pengeringan. Dinding dibiarkan kering supaya dinding tersebut kuat dan kukuh. Seterusnya, diikuti dengan kerja kemasan dinding. Yang pertama, bersihkan permukaan dinding untuk persediaan kerja lepaan. Yang kedua, basahkan permukaan dinding supaya lepaan tidak kering dan mengelakkan lepaan tidak melekat pada dinding. Yang ketiga, memeriksa keratan dan kedudukan tegak dinding. Keratan dan kedudukan tegak dinding perlu diperiksa untuk memastikan tebal lepaan yang dikehendaki. Yang keempat, melakukan lepaan kasar. Lepaan kasar perlu dikeringkan terlebih dahulu sebelum dilepakan lapisan seterusnya yang diratakan dengan menggunakan pemaras kayu. Yang kelima, menghilangkan kesan pemaras keluli dengan menggunakan pemaras keluli dan kulir span bersama dengan air untuk menghilangkan kesan-kesan pemaras keluli supaya permukaan licin dan kemas. Dan akhir sekali, kerja kemasan boleh dilakukan, iaitu dengan mengecat dinding ataupun memasang wallpaper.